Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, bukti cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Ibnu Rushdi mempelajari ilmu falsafah ketika berumur 12 tahun. Saya Iman. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Al-Kulliyat fi At-Tib salah satu karangan terkemuka Ibnu Rushdi. Saya Dina. Untuk pengetahuan kawan-kawan, salah satu nama Barat Al-Khawarizmi adalah Al-Khawarizm. Saya Batrisha. Kawan-kawan nak tahu tak? Al-Khawarizmi merupakan seorang sarjana matematik dan astronomi. Saya Insyirah. Kawan-kawan kenal tak Everest? Di Barat, Ibnu Rushdi lebih dikenali dengan nama Everest. Saya Fatimah. Info hari ini, Al-Khawarizmi tokoh yang memperkenalkan Algebra dan Al-Hisab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di hadapan TV sana setiap Isnin hingga Khamis dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Nam. Ya. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita akan membaca dan menyambung dalam tafsiran surah Ali Imran pada kali ini ayat yang ke-79 hingga 80. Siapa yang nak baca ayat 79 dahulu? Sila pegang dagu. Oh, nampaknya Fatimah. Dagu dia menarik. Jadinya yang lain tolong semak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Masya Allah, bacaan yang baik tapi baiki ya dari sudut fasahah dan kefasihannya supaya dekat dengan bacaan Arab. Irqaul Quran bilhunil Arab Nabi sebut. Bacalah Quran dengan lahjah luhun lidah kearaban ya. Okey, kita baca pula ayat yang ke-80. Silakan siapa yang nak baca sebut saya cinta Islam. Saya cinta Islam. Semua cinta bagus tapi Ustaz tertarik dengan Batrisha. Senyumannya yang begitu menarik sesuai dengan namanya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Masya Allah, dengung panjang pendeknya bagus. Walaupun ada kalanya kita tidak fasih menyebut huruf R ataupun Ra, tetapi cuba untuk tebalkan. Sebagai contoh, jangan sebut wala ya'murakum muru. Semua wala ya'murukum semua. Wala ya'murukum. Alhamdulillah, pada hari ini ayat yang kita bacakan tadi terjemahannya pun telah keluar di skrin TV yang kita boleh fahami secara mudah, dan tajuk yang kita akan petik dan fokuskan pada hari ini, pendustaan ahli kitab terhadap Nabi. Apa dia? Pendustaan ahli kitab terhadap Nabi. Ya. Banyak sangat kita menyebut tentang ahli kitab. Sebenarnya siapa ahli kitab ni? Siapa tahu? Angkat dua tangan. Tak tahu? Tak tahu? Aku pun tak tahu. 10 tahun yang lalu. Mungkin sekarang dah tahu ahli kitab ni maksudnya, kalau terjemahannya ahli kitab, ahli kepada kitab ya, ataupun ahli kepada kitab-kitab yang turun daripada kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, lagi Injil dan Al-Quran ya. Mereka-mereka ini kalau disebut dari sudut agamanya adalah bangsa ataupun agama Yahudi dan Nasrani. Agama apa? Yahudi dan Nasrani. Inilah yang disebut sebagai ahlu kitab. Dan dia mempunyai hukum-hukum yang tersendiri dan banyak disebut kat dalam Al-Quran tentang cerita mereka.
Kalau dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya, Tullabi, dia banyak ahlul kitab ni menceritakan tentang agama Yahudi. Ada juga Nasrani, tetapi banyak sedikit tentang Yahudi. Tetapi dalam surah Ali Imran ni, kalau kita tadabbur, banyak sedikit tentang ahlul kitab yang kedua tadi. Pada kali ini juga, kita akan membicarakan tentang ahlul kitab yang jenis macam ni. Sebelum kita menyambung, ada satu info yang menarik. Bila sebut tentang ahlul kitab, Ustaz teringat tentang Yahudi. Serupanya Yahudi ni bangsa-bangsa dia berterabur di seluruh dunia. Dekat mana-mana dunia ni. Ada dekat Jerman, ada dekat Rusia, ada dekat negara Arab, ada dekat negara Itali dan seumpama dengannya. Tetapi ketahuilah bahawa mereka ini yang berada di seluruh dunia, merata-rata tempat, automatik menjadi warga Israel. Warga apa? Israel. Sedangkan umat Islam di Palestin yang memang tanah tempat duduk mereka sendiri tidak diiktiraf tentang penempatan mereka, bahkan dihalau daripada tanah tempat tumpah darah mereka sendiri. Masya Allah, kesian tak, Dek? Kesian. Inilah antara pengkhianatan-pengkhianatan ahlul kitab yang kita akan sambung ceritanya selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih, syukran kerana masih setia bersama kami dan adik-adik yang comel, cantik pada hari ini dan ceria dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. tahlil, la ilaha illallah. Ya. Itulah dia zikir-zikir yang kita digalakkan untuk mengulang-ulangnya, ya, sama ada tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil. Okey, seperti mana yang Ustaz katakan tadi, ayat yang tadi menceritakan ada di kalangan orang ahli kitab ini, khususnya Nasrani, menjadikan malaikat selain daripada Allah sebagai Tuhan. Sebagai siapa? Tuhan. Dia kata, mana boleh Rasul ni? Dalam ayat yang lain, mana boleh Rasul ini, dia makan sama dengan kita, berjalan sama dengan kita, pergi pasar sama dengan kita. Seperti mana dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Maksud dia, berkatalah mereka ahli-ahli kitab, mana boleh Rasul ini makan makanan? Adakah standard nak ajar kita tentang kitab-kitab samawi? Ya, makan makanan, lepas tu berjalan sama-sama kat pasar, naik motor sama-sama, jalan-jalan sama-sama, macam manusia biasa je. Patutnya ada di kalangan yang menjadi Rasul ni malaikat tu sendiri. Bukan sekadar malaikat, kadang-kadang boleh bersama-sama dengan Rasul tu seorang malaikat, barulah kami percaya dia adalah utusan Allah, Rasul. Apa maksud Rasul? Nabi. Utusan. Itu dalam bahasa ataupun terjemahan lughahnya. Utusan. Kalau Rasulullah, apa maksud dia? Utusan Allah. Utusan Allah. Dia kata, ini ke utusan Allah? Kalau datang seorang lagi malaikat, magic sikit, gayanya gah sikit, barulah kita nak dengar dia punya seruan. Itu adalah merupakan kadang-kadang alasan daripada ahlul kitab untuk mengelak seruan-seruan yang baik yang diperintahkan kepada mereka. Tullabi. Naam. Apabila Allah menegaskan dalam ayat tadi, tak wajar bagi Nabi untuk mengatakan sembahlah malaikat, sembahlah aku, sedangkan dia dapat kitab, dia dapat Al-Quran. Dia sendiri Nabi untuk mengatakan sembahlah selain daripada aku. Malaikat. Sebab Tuhan Nasrani ini, dia pertama kata Allah tu sendiri adalah God, Tuhan. Ya. Kemudian dia kata Nabi Isa, Tuhan juga. Kemudian Maryam ibu kepada Nabi Isa, Tuhan juga. Dia kata Allah menegaskan, mana layak bagi Nabi mengatakan benda ini. Maknanya Allah kata walaupun ayat ini kepada Nabi, kalau Nabi pun tak layak kata benda-benda yang tidak sepatutnya mensyirikkan dan menduakan Allah, apatah lagi manusia biasa macam kau, wahai Mamat sekian. Maknanya kau biasa, kau bukan Nabi pun tiba-tiba cakap yang lebih teruk daripada Nabi kamu. Ini tak wajar. Sebab kadang-kadang kita dengar masyarakat kita kata, alah Nabi pun ampunkan umat. Ada orang kata, alah itu Nabi hati bersih, kita ni hati jahat. Tak, Nabi ni dijadikan macam kita. Macam siapa? Kita. Macam kita semua manusia. Supaya boleh dicontohi, boleh diikuti, boleh dituruti. Kalaulah memang Rasul itu dijadikan di kalangan malaikat, ting, tiba-tiba hilang. Ting, buat magic. Kan? Orang cuma kagum je lah. Tapi kita tak boleh nak ikut perbuatan dia. Maknanya suka bertengkah, suka
tak percaya, memberikan alasan datangkanlah orang yang lebih spesial seperti malaikat, bahkan mengambil Tuhan selain daripada siapa? Allah. Seperti mana malaikat dan manusia itu sendiri. Manusia ni pun tak layak jadi Tuhan. Sebagai contoh, manusia pun ada najis, manusia pun kencing dan berak, manusia lapar. Bagaimana Tuhan kita sepatutnya yang boleh mentadbir alam? Yang mentadbir dunia, mentadbir manusia, boleh buat jantung, boleh buat oksigen, boleh buat bumi, boleh buat matahari. Tiba-tiba lemah pula dia boleh tidur. Dia boleh apa lagi? Sifat-sifat manusia? Boleh apa lagi? Cuba sebut. Makan. Boleh makan lagi. Minum. Boleh mengantuk. Boleh tengok ustaz mengajar kecil. Besar lama-lama hilang terus kan? Apa? Itu layak ke jadi Tuhan? Layak ke? Tak. Tidak layak. Sebenarnya Allah ini boleh mentadbir seluruh alam tanpa mengantuk, tanpa letih, tanpa perlu tidur, tanpa perlu rehat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang hidup dan qayyum, yang maha berdiri, yang maha gagah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak leka dan tidak pula memerlukan tidur. Itulah baru layak jadi Allah. Baru layak jadi siapa? Allah. Tetapi inilah degilnya Yahudi. Walaupun orang Yahudi Nasrani ini degil, tetapi tuntutan dakwah kepada mereka tetap ada dan tetap tidak gugur. Oleh sebab itu, tuntutan dakwah ini adalah suruhan ataupun amalan para anbiya pada umat-umat yang sebelum ini. Memang disuruh walaupun kaumnya degil, tak makan saman sebab dia makan pizza. Dan seumpama dengannya, gugur tak tuntutan dakwah? Gugur ke tidak? Tak. Tidak. Oleh sebab itu, bila berdakwah ada teknik-tekniknya. Sebagai contoh dalam surah An-Nahl ayat 125, untuk menghadapi golongan yang degil, yang tak degil, Allah menyebut, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang pertama, berdakwahlah. Bila berdakwah ni dia tak paksa orang. Dia tak kata ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala. Dia cuba menarik hati manusia, memujuk. Itu ciri yang pertama. Tetapi jangan pujuk-pujuk kosong, tapi pujuk kepada arah ketuhanan, iaitu memujuk kepada siapa? Allah. Ila rabbika. Bukan kepada dunia, bukan untuk menyamun harta orang. Kemudian yang ketiga, bil hikmah, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik yang boleh diterima. Begitu juga kalau tak boleh, wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, tuntutan berdakwah ni. Kan? Bila tak boleh juga tuntunan yang baik, dia jenis tak makan saman, juga pergi kepada step yang seterusnya, iaitu cuba bermujadalah dengan ataupun berjidal, berdebat dengan hujah-hujah yang bernas tanpa menimbulkan kemudaratan dan pergaduhan. Inilah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau susah juga, Allah tidak persoalkan kepada kita dakwah kamu berjaya atau gagal, tetapi Allah persoalkan kepada kita semua umat Islam, kamu buat dakwah ataupun tidak buat dakwah, ajak ataupun tidak ajak, buat nahi mungkar ataupun tidak nahi mungkar, sama ada berjaya atau tidak berjaya, itu bukan persoalannya. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh 950 tahun tak putus asa untuk berdakwah kepada isteri, kepada anak, walaupun hakikatnya isteri dan anaknya tidak sempat masuk Islam dan mengikut kata-kata Nabi Nuh. Tulabi tasbih subhanallah. Itulah dia beberapa ciri orang-orang ahli kitab, dan kita akan dengar pula pesan Atuk selepas ini. Sesungguhnya tuntutan untuk berdakwah itu tidak akan gugur kepada kita. Dan inilah amalan para anbiya sebelum daripada kita, dan amalan yang mulia. Dengar pesan Atuk selepas ini. Jangan ke mana-mana. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Silakan Atuk. Terima kasih cucu-cucu Atuk. Masya Allah. Atuk tengok cucu-cucu hari ini, Masya Allah. Baju lawa-lawa. Patut ingat macam Boria pula hari ini. Masya Allah. Okey. Apa khabar cucu Atuk semua? Alhamdulillah. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk depan sana. Tu cucu Atuk yang lanjut usia pada nampak tu. Yang masih setia bersama kita dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pembicaraan kita, huraian kita. Apa yang kita baca tadi, apa yang diterjemahkan tadi, maksud satu saja. Iaitu Allah melarang manusia jangan menyembah melainkan hanya siapa? Allah. Kita kena sembah siapa? Allah. Lepas tu Allah sebut dalam firman Al-Quran, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah mewajibkan kita jangan sembah melainkan hanya kepada Allah sahaja. Artinya, ingat, sembah siapa? Allah. Jangan sembah manusia. Betul tak? Betul. Kalau gitu, jangan ada manusia yang mengaku dia Tuhan. Sebab Tuhan sebenar siapa? Allah. Dulu kita pernah dengar ada orang kata dia Tuhan, iaitu Fir'aun. Kenal tak? Kenal. Kenal? Kenal. Pernah jumpa dia? Tak. Jadi walaupun kita tak jumpa, kita kenal Fir'aun. Sebab dia manusia pernah mengaku dia Tuhan. Okey, Atuk nak tanya cucu-cucu Atuk dalam studio ni. Ya? Cucu Atuk tahu tak siapa dia? Ada seorang nama dia, kalau silap Atuk nama dia Ayah Pin. Kenal tak? Kenal. Kenal Ayah Pin? Kenal. Siapa dia? Dia mengaku dia Tuhan. Masya Allah. Cucu-cucu Atuk pun tahu. Ayah Pin dia mengaku dia Tuhan. Ya Allah. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan tu ada sikit relevan. Sebab dia Fir'aun tu dia berkuasa. Betul tak? Betul. Oh, dia tentera dia banyak. Betul tak? Betul. Tukang sihir dia ramai. Betul tak? Betul. Istana dia besar. Betul tak? Betul. Itu yang relevannya. Ayah Pin apa ada? Apa ada? Kosong. Hapah pun tak ada apa. Habis macam mana dia mengaku dia Tuhan? Macam mana orang boleh percaya? Maka sebab dalam konsep ini ingat, maksud ayat ini ialah tak sepatutnya ada makhluk selain daripada Allah yang mengaku dia Tuhan, yang minta orang sembah dia. Betul tak? Betul. Atau nak satu hadis lah. Patut teringat lagi. Satu hadis Nabi kata apa? Qala Rasul, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, Nabi kata kalau aku ni, kata Nabi, kalau aku ni boleh perintahkan seseorang supaya sujud kepada seorang, sudah pasti aku perintahkan semua isteri supaya sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Mana kalau boleh, Nabi akan perintah semua isteri. Besok bila cucu Atuk jadi isteri besok, ada suami, kena sujud suami. Boleh tak? Boleh. Boleh sujud orang tak? Tak. Tak boleh. Kata Nabi kata kalau boleh, itu menunjukkan kita tidak boleh. Kesimpulannya, Atuk nak bagi tahu, kita tidak boleh sembah kepada selain daripada Allah. Walaupun makhluk itu bertaraf malaikat, walaupun dia bertaraf rasul. Kalau rasul pun tak boleh sembah, malaikat tak boleh sembah. Kalau manusia biasa, boleh tak? Tak. Boleh. Maka sebab itulah dalam konteks ini, bila mana kita jangan sembah manusia, artinya bukan sembah saja. Kita nak puja manusia sampai berlebihan pun tak boleh. Jangan cuba nak puja manusia. Sebab sebaik mana manusia, sehebat mana manusia, setinggi mana pangkat darjat dia, dia tetap manusia. Betul tak? Betul. Dan dia ada sebuah kekurangan. Betul tak? Betul. Maka sebab itu, patut teringat seorang ulama Sofi, nama dia Syekh Sufyan As-Sawri. Syekh Sufyan As-Sawri. Siapa? Syekh Sufyan As-Sawri. Dia ulama besar. Dia kata apa? Di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Bila rosak akidah, biarlah cuba tu. Apa dia? Dia kata di antara perkara-perkara yang boleh merosak akidah kita ialah bila kita puja seorang manusia, kita puja dia, kita anggap dia lah hebat, dia segala-galanya, sampai berlebihan, maka itu boleh merosakkan akidah kita. Salah tak? Salah. Maka sebab itu kita jangan sembah manusia, jangan sembah makhluk, jangan puja manusia sampai berlebihan. Maka ulama-ulama kata, kalau kita katalah kalau kita ada orang besar, pemimpin misalnya kan, kita perlu hormat tak? Perlu. Kita hormat saja. Macam mana hormat? Ulama kata, kita nak hormat manusia jangan sampai ke peringkat hak rokok. Tahu rokok tak? Macam mana rokok? Tahu. Kan kita tak semayang kan? Bila semayang kita rokok. Maka kita nak hormat manusia, tak kira dia siapa, dia pemimpin ke, pembesar ke, dia raja ke, dia sultan ke. Nak hormat dia jangan sampai had rokok. Habis nak hormat macam mana? Kita pernah hormat sultan tak? Kena tak? Hormat. Hormat raja tak? Kena. Hormat pemimpin tak? Kena. Macam mana nak hormat? Kita kata kalau pasal guna anggota kita kena tunduk kepala sahaja. Sebab kalau tunduk dengan badan sekali sampai hak rokok, hukumnya haram. Jangan sembah manusia. Berkata, saya tak sembah manusia, tapi tunduk itu, maka itu juga dinamakan salah. Maka ayat yang dibaca tadi, yang diterang tadi, yang dihurai tadi, atau kesimpulannya, pesan untuk ingat,
Cucu untuk dalam studio, cucu di luar sana. Yang pertama, kita sembah siapa? Allah. Yang kedua, jangan sembah makhluk lain daripada Allah. Walaupun dia tu malaikat ke, dia rasul ke, dia manusia biasa ke, dia guru tarikat ke, jangan kita sembah manusia. Yang kedua, jangan puja. Puja tu artinya kita percaya dia, kita dengar cakap dia sampai sujud dekat dia. Ada berlaku tak? Ada. Ini salah. Maka sebab itu, kita jangan sembah manusia, jangan puja manusia. Sebab yang kita kena sembah siapa? Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sedikit pengajaran tak ayat baca tadi. Hingga bertemu lagi dalam siri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.